Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan melihat perbincangan tentang soalan esei bagi soalan tutorial bab 4 teori perlakuan pengguna, di mana dalam bab 4 ini ada dua soalan esei untuk dibincangkan, iaitu satunya soalan PSPM pada tahun 2014/2015 dan soalan yang kedua PSPM tahun 2017/2018. Jadi untuk perbincangan yang pertama, kita pergi kepada soalan yang pertama, 1A1. Nyatakan syarat keseimbangan pengguna yang menggunakan dua jenis barang, iaitu barang X dan Y, tertakluk kepada kekangan pendapatan dua markah. Jadi senang saja, dua markah tu maknanya kita hanya menyenaraikan syarat asas dan juga syarat pencukup bagi keseimbangan pengguna untuk dua barang. Okey, satu markah syarat asas, dia senaraikan MUX per PX sama dengan MUY per PY. Syarat pencukupnya satu markah lagi, apabila PX darab QX tambah dengan PY darab QY sama dengan I itu pendapatan. Maksudnya perbelanjaan ke atas barang X dicampur dengan jumlah perbelanjaan pengguna ke atas barang Y. Jadi keseluruhannya adalah jumlah perbelanjaan yang pengguna lakukan ke atas kedua-dua barang X dan Y mestilah sama dengan pendapatan, income. I itu income. Okey, senang sajalah. Jadi untuk soalan seterusnya, 1A2, okay, sekiranya harga barang X turun, terangkan bagaimana seorang pengguna itu mencapai tingkat keseimbangan. Okey, jadi bagaimanakah langkah pengguna tersebut untuk mendapatkan ataupun menikmati tingkat keseimbangan baru dengan dua markah. Very simple saja, dua markah. Jadi yang pertama sekali kita beritahulah daripada syarat asas ni, pada mulanya MUX per PX ataupun kita panggil marginal utility per ringgit barang X sama dengan marginal utility per ringgit barang Y. Okey, kemudian apabila harga turun, maka sudah pasti marginal per ringgit barang X ni dia tak sama lagi dengan marginal utility per ringgit barang Y, di mana marginal per ringgit barang X lebih besar nilainya berbanding dengan marginal utility per ringgit barang Y. Tulis macam ni saja, dia akan dapat setengah markah. Okey, kemudiannya langkah seterusnya, bagaimana tindakan pengguna untuk menyeimbangkan semula keseimbangan yang tidak dicapai itu. Jadi pengguna akan cuba menambahkan penggunaan barang X. Okey, di sini apabila marginal per ringgit barang X lebih besar daripada marginal per ringgit barang Y, maka pengguna akan menambahkan penggunaannya ke atas barang X, supaya apabila pengguna menambahkan penggunaannya ke atas barang X tu, utility suit barang X tu akan menurun ataupun berkurang. Kita fahamkan dia berdasarkan kepada hukum utility suit semakin berkurangan. Hukum tu mengatakan bahawa apabila pengguna menambahkan penggunaannya ke atas sesuatu barang, maka utility suit ke atas barang tersebut dalam kes barang X akan semakin berkurang. Okey, kamu cakap macam tu je dapat setengah markah. Dan pengguna akan dalam masa yang sama juga mengurangkan penggunaan barang Y. Okey, apabila pengguna mengurangkan barang Y, dia kata supaya utility barang Y meningkat, utility suit barang Y meningkat. Jadi maknanya apabila utility suit barang Y meningkat, bermakna dia akan cuba menyeimbangkan semula marginal per ringgit bagi kedua-dua barang ini. Dan sehinggalah keseimbangan bagi kedua-dua marginal utility per ringgit ini tercapai semula seperti sedia kala di atas ni, iaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Okey, jadi untuk kalau kita tengok tu tindakan yang dibuat oleh pengguna ini atas dasar untuk menyeimbangkan
keseimbangan pengguna ini apabila harga barang X mengalami penurunan. Jadi dalam kes soalan ini hanya kita terangkan bagi kes barang X yang menurun. Okey, jadi tak perlu kita cerita tentang langkah kalau harga barang X naik ke ataupun harga barang Y ke yang berubah dan sebagainya. Jadi fokus kita kepada macam mana pengguna menyeimbangkan keseimbangan tu apabila harga X turun. Itu saja. Okey, dia akan dapat 2 markah untuk soalan ini lah. Okey, tanpa membuang masa kita terus kepada soalan yang seterusnya, soalan B 1B. Okey, 1B ni berdasarkan hukum utility suit berkurangan dengan bantuan rajah terangkan hubungan di antara jumlah utility dengan jumlah utility dengan utility suit. Okey, kalau jumlah utility adalah berbentuk begini meningkat, kemudian dia meningkat dengan kadar yang berkurang ataupun kadar yang menurun. TU meningkat pada kadar yang menurun. Maksudnya kadar yang semakin berkurangan. Kemudian dia total utility ni, TU ni mencapai maksimum, dan seterusnya total utility TU mengalami penurunan. Menurun. Manakala bagi kalau marginal utility, apabila total utility meningkat dan mencapai hampir maksimum, dia meningkat dengan kadar yang berkurang, kita dapati marginal utility semakin menurun. Tetapi masih bernilai positif. Itu sifat. Saya sedang cerita sifat, kita belum tengok hubungan lagi. Sifat MU apabila dia menurun, dia akan sampai satu tahap dia akan bernilai sifar. Dia akan marginal utility akan bernilai sifar apabila kalau marginal utility itu memotong pasti kuantiti. Dan seterusnya marginal utility akan terus menurun, tetapi dia bernilai negatif. So macam mana kita buat? Kita buat keluk ni, sebab soalan ni markahnya 6 Jadi untuk rajah ataupun keluk ini, keluk TU dengan MU yang betul maka kamu akan dapat 2 markah. Di mana paksi setengah. Paksi ni maknanya kita tulis kuantiti dekat sini, total utility stroke MU. Kenapa kita tulis stroke? Sebab ada 2 keluk sini TU keluk MU. Dengan betul lah. Betul tu maksudnya apabila TU maksimum pada kuantiti yang sama di bawah ini, marginal utility MU adalah silang dengan paksi kuantiti ataupun MU sifar. Penerangan kita berdasarkan kepada situasi hubungan antara 2 keluk ni. Jadi yang pertama sekali untuk dapat 1 markah ni, kita ceritakan semasa total utility meningkat. Apabila total utility pada mulanya meningkat, kalau boleh kita cerita daripada kuantiti O kepada Q. Kalau kita tulis kuantiti sini Q lah. Jadi TU meningkat setengah markah. Masa itu apa berlaku pada MU? MU berkurang. Ikut ayat ni tak apa ni. MU berkurang tetapi bernilai positif. 1 markah. Untuk atas dengan bawah ni. Kemudian semasa total utility ataupun TU maksimum, kita dapati dapat setengah markah. Kemudian kita cerita apa berlaku pada MU. MU pada waktu itu pada kuantiti Q lah, kalau kita tulis Q sini, bernilai sifar ataupun kosong, dapat setengah markah lagi. Dan yang seterusnya ialah semasa total utility menurun. Menurun. Dia cakap menurun, saya dapat setengah markah. Dan apa berlaku pada marginal utility? Marginal utility menurun dan bernilai negatif 1 markah. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, campur semua, kita akan dapat 6 markah. Very simple. So maknanya ada 3 penerangan berdasarkan kepada huraian ini iaitu kalau berdasarkan kepada kuantiti, sebelum kuantiti Q, apakah hubungan TU dengan MU? Pada kuantiti Q, apa berlaku pada TU dan MU? Dan selepas kuantiti Q ke atas, saya tak tulis Q sini tapi kita andaikan ada Q sini jadi selepas kuantiti Q, so apa berlaku antara TU dengan MU?
Okey, itu saja untuk penerangan bagi B. Okey, kita akan cuba melihat soalan PSPN yang kedua, iaitu soalan tahun 2017-18. Yang pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan utility? Very simple. Soalan ini mungkin kalau sekarang ni mungkin ditanya dalam soalan objektif, tapi tak apa, kita bincang. Okey, apa maksud utility? Jadi utility dia merujuk kepada kepuasan. Bila kita sebut kepuasan saja, 1 markah automatically kita dapat. Kepuasan yang diperolehi oleh seseorang pengguna. Okey, bukan kepuasan yang dimiliki oleh makhluk lain dan sebagainya, pengguna. Kesan daripada apabila pengguna itu menggunakan sesuatu barang dan perkhidmatan, 1/2 markah. Maknanya 1 markah. Jadi bermakna 1 markah jika ada clue kepuasan, dan 1 markah lagi jika ada menggunakan hasil daripada menggunakan sesuatu barang dan perkhidmatan. Okey. Dan kita tengok pada jawapan yang kedua dengan bantuan jadual dan rajah. Jadi bila soalan tu nak jadual dan rajah, kamu diminta menulis dengan berpandukan jadual. So bila jadual tu walaupun dia tak sebut, kita faham jadual kita mestilah dengan contoh yang berangka. Okey. Okey, jadi kalau rajah tu, mana rajah kita berdasarkan angka yang kita berikan ini. Jadi contoh angka yang diberikan ini adalah yang paling simple sekali untuk menerangkan tentang hukum utility suit berkurangan. Dengan bantuan jadual dan rajah ni, bagaimanakah hukum utility suit berkurangan ni dapat diterangkan? 8 markah, very nampak banyak lah. Okey, yang kita buat hanya 3-4 kuantiti saja. 3 kuantiti daripada 0, 1, 2, 3 bagi penggunaan barang X dalam unit. Okey, kemudian apa dia punya hubungannya, kita nak ceritakan jumlah utility dia selepas kita menambahkan penggunaan barang itu daripada sifar 1, 2 hingga 3. Jadi kalau kita tengok sini dia semakin meningkat. Tapi kita kena ingat jumlah hasil ni dia meningkat, tetapi di masa menuju maksimum tu dia semakin menurun kadarnya, semakin berkurang kadarnya, dia meningkat dengan kadar yang berkurang. Okey. Dan untuk total utility yang kita baru lihat soalan sebelum ni, di mana dia memula dengan mesti pada keluaran ataupun unit sifar barang X ni, dia dash dulu, kita tak pasti dia punya ni itu di dash, tapi selepas tu kita akan dapati utility suitnya dalam util jumlah utility ni sebut util, dia akan semakin berkurang. Kalau kat sini 8, 7, 5 dan seterusnya, akhirnya mungkin dia akan sampai kepada sifar dan negatif. Tapi kita bagi contoh ni je lah. Okey, sebab hukum utility, soalan ini bertanyakan tentang hukum utility suit berkurangan. Jadi kita kena menunjukkan bagaimana utility suit tu berkurangan. Okey. Jadi tidak perlu sampai dia mencapai sifar ataupun negatif. Okey, kita tengok pada penerangan jadual. Berdasarkan jadual, tambahan unit penggunaan barang X, dari 1 ke 2 unit menyebabkan pertambahan jumlah utility. Dari 1 ke 2 ni menyebabkan pertambahan jumlah utility. Kalau nak cerita boleh lagi, iaitu bagi tahulah jumlahnya daripada 8 util, jangan sebut unit util, meningkat kepada 15 util. Begitu. Tetapi apa yang berlaku pada utility suit? Utility suit ni didapati semakin berkurang. 8 util kepada 7 util. Kenapa kita start dengan 1, 2? Because pada mula-mula pada output sifar ni dash, tak ada makna apa-apa pun. Tidak ada makna apa-apa yang perlu kita huraikan. Kita mesti start dengan pada unit yang pertama ni. Dan kemudiannya tambahan utility bagi penggunaan barang X, apabila ditambah penggunaannya daripada 2 ke 3 unit ni
Tadi 1 ke 2, sekarang 2 ke 3. Kita dapati dia menyebabkan berlaku pertambahan jumlah utility. Dekat sini kita boleh detailkan penerangan kita dengan contoh kita bagi, iaitu jumlah utility bertambah daripada 15 kepada 20. Okey. Jadi tetapi apa berlaku pada utility-nya? Utility suit juga semakin berkurangan daripada sebelum ni 8 ke 7, sekarang 7 ke 5. Okey, itu utility suit. Jadi angka ini penting untuk menunjukkan utility semakin berkurang. Yang paling penting sekali angka pada jumlah utility. Okey, macam mana dapat dia berkurang apabila jumlah utility itu meningkat dengan keadaan yang berkurang. Okey, cuma yang saya kata tadi jumlah utility ini pada mulanya meningkat dengan cepat. Tapi satu tahap tu dia akan meningkat dengan kadar yang perlahan. Kalau kita tengok beza sini 8 dengan 15 tu, maknanya beza berapa? 6, 7 kan? 7 sini 8 ke 15 ni 7. Maknanya perubahan jumlah utility tu cepat ataupun kita panggil besar dia punya perubahannya. Tapi bila dia ditingkatkan daripada 2 kepada 3, dia meningkat juga, tetapi kadarnya agak perlahan ataupun kadarnya semakin menurun. Itu sebanyak hanya tambahan 5 util daripada 15 kepada 20 kan. Ini buktinya. Okey. Jadi dia meningkat dengan kadar yang semakin perlahan atau kadar yang semakin berkurang. Okey. Tapi jangan lupa apabila kita terangkan melalui jadual ni, sebab soalan nak bagaimana hukum utility suit berkurangan diterangkan. Jadi lepas kita terang jadual ni, berdasarkan penerangan ni, kita kena mention lah dari segi hukum utility suit berkurangan tu dia wujud apabila pertambahan penggunaan sesuatu barang secara berterusan. Kenapa kita sebut secara berterusan? Sebab hukum ni melibatkan proses penggunaan barang ni secara berterusan. Dia bukan berhenti. Kita tambah daripada 1 kepada 2, berhenti. Tak ada. Kita menambahkan penggunaan barang itu secara terus menerus tanpa henti. Daripada 0 kepada 1, 1 tambah lagi kepada 2, 2 kepada 3, 3 kepada 4. Dia tak berhenti. Itu dapat menjelaskan tentang hukum tu. Okey, hukum utility berkurangan. Jadi kita akan nampak pertambahan penggunaan satu barang secara berterusan, dia akan menyebabkan pertambahan kepuasan ataupun tambahan utility-nya didapati semakin berkurang. Seperti inilah kita tengok ni, utility semakin berkurang. Okey, so jelas kalau kita nak faham mana hukum utility suit tu berdasarkan kepada utility suit tu sendiri yang kelihatan semakin berkurang apabila penggunaan penggunaan barang semakin ditingkatkan. Okey, soalan seterusnya, sebab dia minta dengan bantuan jadual dan rajah. Jadi kalau kita buat jadual saja tak cukup lah, kita kena terangkan by rajah. Okey, by rajah ni maknanya seperti soalan tadi, tapi soalan sebelum yang kita lihat ni dia minta kita huraikan hubungan ke load total utility TU tu dengan MU, marginal utility. Tapi soalan ini bukan suruh terangkan hubungan antara TU dengan MU, tapi dia nak suruh kita lakarkan rajah. Rajah ni tetap mencurun ke bawah dari kiri ke kanan, kemudian dia meminta spaksi kuantiti dan seterusnya bernilai negatif. Okey, dia mesti MU-nya berbentuk begini. Okey, jadi yang ini angka yang kita buat ni berdasarkan kepada jadual yang kita buat. Jadi jangan kita buat jadual lain, angka lain. Okey, ni berdasarkan data yang ada lah. Okey, kita ambil 2 titik saja, titik A, titik B. Jadi pada penggunaan unit barang X kedua ni, kita dapati utility suit-nya adalah 7 util. MU ni dalam util dan bila dia tingkatkan penggunaan ke atas kuantiti barang X daripada A bergerak ke titik B dan kita dapati utility suit-nya berkurang daripada 7 kepada 5. Jadi begitulah, kalau ditambahkan pada unit yang seterusnya, akhirnya dia akan berkurang sekali lagi sebab utility suit-nya semakin berkurang kan. Jadi akhir sekali dia sifar dan seterusnya. Jika tambah lagi penggunaan, jadi dia bernilai negatif. So berdasarkan rajah,
Keluk utility suit mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ini menggambarkan dia bersesuaian ataupun dia selaras dengan hukum utility suit yang semakin berkurangan. Satu markah di sini. Okey, dari markah rajah ni dua markah. Di mana dapat dua ni? Satu paksi. Paksi sini MU, sini kuantiti dapat setengah. Setengah-setengah. Paksi setengah. Keluk setengah. Keluk MU yang berbentuk mencerun ke bawah ni. Setengah. Dan titik kombinasi utility dan juga kuantiti. 7 dengan 2 ni setengah. Titik B 5 dengan 3 setengah. Okey. So, saya rasa itu saja penerangan tentang jadual rangka jawapan bagi soalan esei. Sekian.